Hello dan selamat kembali. Okey, ini adalah sambungan daripada bahagian satu. Jadi selepas kita buat je, create je satu projek. So ada beberapa file yang akan ter-create sendiri. Antaranya adalah manifest. Lepas tu file Java sebab kita ada pilih language Java sebelum ni. And then kat sini ada file folder resolution, folder rest. Okay, dalam folder rest ni akan ada drawable, layout, bitmap, values. Okay, so dalam drawable ni ada tempat korang nanti nak simpan-simpan gambar ataupun ada nak buat shape sendiri ke bentuk-bentuk sendiri apa semua boleh simpan dalam drawable ni. Kemudian dekat sini ada layout. So bahagian layout ni adalah tempat kita nak design app tu. Jadi kalau perasan nama layout ni dia akan lebih kurang samalah dengan nama kita punya app, nama nama punya coding file Java ni. Okay, so dekat sini file Java ni dia akan bagi tahulah kita set untuk file ni dia punya layout tu yang mana. So dekat sini kita set layout dia adalah activity underscore main. Jadi dekat layout sini pun activity underscore main. So kalau kita double click sini kita dapat tengok sini tempat kita nak design. Okay, dekat bahagian tempat design ni dia ada 3 jenis ni. So kalau kita tekan code, cuma full code lah, kita tak nampak interface dia. Kalau split kita nampak ada view dia ni. Nampak view dia. Lagi satu kat sini bahagian design. Okay, jadi kat bahagian layout ni senang je kalau nak design kat Android Studio ni sebab kita just boleh drag and drop. And then kalau kita nak split, kita nampak kat sini ada dua item dah ditambah. Kalau nak padam dari sini pun boleh. Okay, jadi dia senang lah guna. Kat map ni ada tempat nak set launching icon. Okay, jadi kalau app ni, setiap app kan mesti ada icon-icon dia sendiri. Jadi letak dekat sini. Nanti korang set sendirilah. Nak berapa banyak, berapa size dia apa semua. Kat sini ada values. So dekat value ada 3 jenis. Color string dengan tema. So dalam tema ada 2. Satu tema biasa, satu lagi tema night mode. Dekat bahagian color ni, korang boleh setting ya. Okay, kalau nak tahu setiap color-color ni refer kepada mana apa semua tu kat sini lah. Okay, contohnya lah color primary kan. Kita nak tahu color primary ni dekat bahagian mana kalau dalam app. So just run je dulu app ni. Okay, so sekarang ni boleh nampak ya warna dia macam ni. Okay, so tukar. Letak dulu satu benda dekat main. Okay, contohlah saya letak button. Okay, so dekat color primary ni tukar. Contohnya kita ambil warna apa yang ada kat sini. Okay, warna orange. So kita tukar yang ni jadi orange. Okay, so color primary orange, color primary variant warna purple. Yang lain tu, okay, warna putih ni kita tukar warna apa yang ada. Okay, contoh kita ambil warna teal. Okay, teal 200. Okay, jadi kita run balik. So boleh nampak lah. So untuk warna on primary ni dia punya foreground dia. So warna primary adalah warna base dia. So belakang akan warna orange. Kalau primary variant dia punya warna ni atas ni, taskbar atas ni. Jadi kalau nanti korang boleh set sendirilah nak warna macam mana, tema asal dia warna apa. Nanti untuk dark mode pun boleh setting kat sini. Okay, dekat string. Dekat string ada app name. Kat string ni boleh tambah apa-apa. Okay, contohnya kat string ni kita letak app name adalah business. So nak tukarlah business app. So app name ni sebenarnya dia punya setting ni dekat sini lah, Android manifest ni. Dekat Android manifest ni lah setting full app kita. So apa benda kita punya ada backup ke icon kita apa. So icon tengok ni folder dia refer kepada bitmap. Kena pergilah dekat bitmap. Ada ni IC launcher. Lepas tu label dia. Label dia sekarang ni kita buat ni alias string underscore straw app name. So nanti boleh tengok lah. Ni bitmap. Kemudian tema dia apa. Lepas tu activity yang ada main activity.
Main activity, lepas tu kita buat filter dia sebagai main. So maksudnya main activity sebagai main. Macam mana pula kalau kita nak set benda lain sebagai main activity? Okay, first saya ajar dulu cara nak buat new page. Okay, contoh kita tak nak main ni jadi new activity. Jadi kita create baru, just right click je dekat com. Right click sini, new activity, empty activity. Okay, kita buat second activity lah. Okay, yang lain ni boleh kekalkan. Layout name maksudnya kat sini nanti ada nama activity underscore second. Lepas tu tekan finish. Okay, so sekarang ni BMAT. Okay, load the different. Load file system change. Okay. Lepas tu kena tunggu sampai Gradle ni siap build lah. Selagi Gradle ni belum siap build, kena tunggu. Okay, dah siap. So dekat sini ada main activity, ada second activity. Ni saya tutup saya bagi nampak. Okay, ni lah file dia. So kat sini main, kat sini second. Jadi apa display yang dekat second adalah r.layout activity underscore second. Ni merefer kepada file ni. Okay, jadi sekarang ni kalau kita tengok dekat manifest, dia keluar juga activity main second kat sini. Okay, jadi sekarang ni kita nak ubah supaya yang second activity ni yang display terlebih dahulu, bukan main activity. Jadi just buang yang ni, gantikan balik dengan sebiji macam ni supaya kita boleh isi attribute dalam dia. Lepas tu yang ini bukan copy, cut je, buang, pindahkan ke sini. Untuk Android exporter ni tukar jadi true. Jadi bila kita run, okay, sekarang ni beza dia dekat main activity ada button. Jadi dekat second activity tak ada button. Okay, kita run je. Nanti dia akan keluar yang activity second yang tak ada button. Okay. Dan seterusnya kita akan belajar tentang layout. Okay, dalam Android Studio ni dia ada bagilah beberapa layout yang dah tersedia. Antaranya constraint layout. Okay, so saya ajar dulu cara nak gunakan constraint layout. Okay, cara nak guna dia senang je. Okay, first kita ambil satu objek. Okay, so objek ni dalam bentuk wrap. Kalau kita perasan, dia punya lebar ni wrap. Dia punya height ni pun wrap. Sebab tu dia ada bucu antaranya. Tapi kalau kita punya ni kita ambil mesh constraint, tak apa, saya tunjuk wrap dulu lah. Mesh constraint tak boleh tunjuk macam ni, nanti pening. Okay, untuk constraint layout ni, dia satu set layout ni tau, satu panjang besar ni. Okay, untuk text view ni, kalau kita buat constraint layout, dia akan ada bucu-bucu ni. Jadi kalau kita tarik ke kiri, ke kanan, dia text view akan pergi ke kanan, objek ni akan pergi ke kanan. So dia akan lock lah ke kanan. Tapi kalau kita tarik pula dia ke kiri balik, dia akan pergi ke center. Sebab dia dah balance. Dia dah lock ke kanan, dia dah lock ke kiri, jadi dia akan pergi center. Sama juga dengan atas bawah. Kalau kita dah tarik dia ke bawah, dia akan lock ke bawah. Tapi bila kita tarik ke atas balik, dia akan center. Sebab dia dah lock atas bawah. Tapi contoh lah, kita tak jadi nak buat lock bawah. Nak lepaskan dia, tekan control kat keyboard. Lepas tu klik je. Nanti dia akan warna merah kat sini. Klik je. So dia akan lepaskan. Okay, so ini adalah constraint layout. Okay, dia tak kisahlah kita pakai text ke, kita pakai button ke, semuanya sama. Kita tarik ke sini, dia akan pergi ke sini. Kita tarik ke sini, dia akan pergi ke sini. Kita tarik ke sini, pergi sini. Kalau kita tarik pergi ke text view, dia akan pergi ke text view. So dia akan center antara text view dengan button. So ni saya padam. Okay, untuk seterusnya, layout yang seterusnya adalah linear dengan linear horizontal dan linear vertical. Okay, jadi dua-dua ni lebih kurang sama je, cuma beza dia susunan dia je lah.
Okay, saya ambil linear vertical dululah. So dalam linear vertical ni kita nak letak apa? Contoh kita letak button. Okay, ni button pertama. So dia akan tersusun macam ni. Kita ambil lagi button. Dia akan susun sebaris. Dia akan susun dengan keadaan tersusun lah. Dia tak ada bertindan apa semua. Okay, kalau nak ambil benda lain pun dia akan tersusun. Tersusun cantik. Okay, ini adalah linear layout vertical. Kalau nak tukar jadi horizontal, just pergi je dekat tepi ni. Kat sini ada attribute macam-macam. Orientation ni tukar kepada horizontal. Okay, so untuk horizontal kita tak nampak lagi kan. Okay, tak apa. Ni saya sebab dekat button-button ni dia ada dia punya weight dia, pemberat dia. Okay, jadi contohlah saya letak dua button je. Kat sini kita buat dia mesh parent. Kalau kita buat dia wrap, kita akan nampak button seterusnya. Sebab bila kita setting button ni mesh parent, dia akan pergi sampai ke hujung, sampai dia jumpa parent dia. Parent dia maksudnya parent ni lah, parent layout ni. Okay, sama juga macam ni, mesh parent tukar kepada wrap. Okay, so nampak macam ni. Tapi macam ni kalau kita nak mesh parent dua-dua. Yang ni kita nak mesh parent. Yang button ni pun sama, kita nak mesh parent kan dia. Tengok dia tolak sampai kawan dia ke tepi kan. Kalau macam ni kita kena bagi pemberat. Kita letak weight dia satu. Button ni pun letak satu. So dia akan jadi balance lah. Ibarat macam satu nisbah satu. Tapi kalau kita tukar ni jadi dua, so nanti yang ni akan jadi kecil. So satu ni lagi besar daripada yang dua. Kalau kita letak tiga, tiga ni pula makin lagi kecil. So inilah untuk pemberat untuk mesh parent ni. Ni adalah linear layout. Kemudian yang seterusnya kita ada frame layout. Okay, frame layout ni maksudnya sama juga. Cuma dia free je. Dia macam frame je. Dia tak ada kita nak setting apa-apa sangat pun. Kalau kita letak kat center, dia center lah. Dia just untuk macam kita display gambar ke apa ke. Kalau kita nak letak position dalam frame layout ni pun just pakai layout gravity pun boleh. Layout gravity contohnya saya nak letak ke kanan kan. Buat je right. So dia akan pergi ke kanan. Tapi kalau kita nak buat right, lepas tu nak buat bottom kan. Letak macam ni. Okay, pergi bottom. Kalau nak pergi center, dia pergi ke center. Dia macam tu je. So frame layout ni jarang sangat lah guna. Tak pakai sangat. Okay. Dekat seterusnya adalah table layout. Okay, table layout ni semua orang tahulah. Pasal column, row apa semua. Okay, so dalam table layout kita akan nampak table row, table row, table row, table row. So yang atas first kali ni kita boleh decide sebagai column dia lah. Nama column pertama, nama column kedua, nama column ketiga. Okay, yang bawah ni baru kita start letak data dia lah. Data pertama, data kedua, data ketiga. So boleh nampak lah dia dalam bentuk table. Dia akan tersusun je. Table row pun sama. Table row pun dia buat benda yang sama juga. Cuma yang ni just ada row je lah. Dia tak ada macam grouping tu. So kalau kita tambah lagi table row apa semua, boleh lagi dia letak. Okay, untuk table untuk space ni. Space ni pun sama, tak ada apa-apa. Dia just untuk kita letak gap. So kalau nak letak size dia, contoh lah, saya buat 60 dp. So dia akan ada gap 60 dp. Nampak? Dia kosong je, tak ada apa-apa pun. Dia just untuk kita letak space kan. Nama pun space. So dia just jarak je lah gap. Dia kosong, tak ada apa-apa. Okay, untuk layout ni, okay, contoh lah. Macam mana kita nak. Okay, layout ni dia ada banyak tau atribut tepi-tepi dia ni. Jadi kita boleh gunakan semua atribut-atribut yang ada kat tepi ni. Okay, contohnya constraint layout ni kan dia adalah layout yang paling belakang sekali. Jadi kalau korang nak warnakan dia ke apa ke, boleh pergi je dekat tepi ni. Lepas tu nanti ada nampak background kan. Background, pilihlah warna apa yang korang nak gunakan.
So nanti warna di belakang ni. So kat sini dia ada background tint apa semua. Kalau nak guna je. Ha. Okey, jadi sampai situ sajalah tutorial untuk bahagian 2 kali ni. Mohon like. Siapa yang belum subscribe, sila subscribe. Lepas tu nanti share video ni kat kawan-kawan supaya ramai lagi yang boleh belajar tentang Android Studio. Okey, terima kasih.